Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini untuk resepi ketiga menu work from home yang sangat-sangat mudah, Nadia nak kongsikan makaroni bakar bersama sos tomato. Jom kita tengok macam mana nak buat. Kita akan ambil mangkuk dan kita akan isi air panas sebab kita nak masak kita punya makaroni. Dan kuali dan kita akan masukkan kita punya air panas. Okay, kita akan bagi dia menggelegak sikit. Lepas tu kita akan masak kita punya makaroni. Mangkuk yang kita gunakan tadi, kita akan isi air sejuk dan kita akan letak dekat tepi. Untuk makaroni, Nadia pakai jenama ni dan juga jenis yang macam ni. Nadia lagi suka yang ni sebab bila dia dah masak, dia tak terlalu mengembang dan dia agak kenyal dan saiz dia agak kecil. Nadia lagi suka ni lah daripada makaroni biasa sebab ada setengah tu dia macam mengembang besar sangat. Dan kalau tengok dekat packaging ni, makaroni ni dimasak dalam 8 minit. Bila air kita dah menggelegak, kita akan masukkan garam sedikit dalam satu sudu dan Nadia tak masukkan minyak masak sebab nanti kalau kita masukkan minyak masak, makaroni kita ni dia tak melekat sangat dengan kuah. Jadi biarkan air dan garam saja dan Nadia pakai satu cawan bersamaan dengan 250 ml makaroni. Masukkan dan tunggu dia masak. Ini Nadia gaul sikit sebab kuali Nadia jenis senang melekat. Kalau Nadia biarkan nanti dia melekat dekat bawah. Okey, sekarang dah 8 minit. Kita akan angkat dan toskan dan Nadia tak terus letak dekat dalam bekas. Nadia akan masukkan dekat air sejuk yang kita tadah tadi supaya kita punya makaroni ni dia berhenti masak dan dia akan jadi lebih pejal dan kenyal. Rebusan makaroni ni kita tak akan buang semua. Kita akan ambil sikit, lebih kurang dalam yang ni setengah cawan, setengah daripada setengah cawan lah. Kita nak sikit je. Kita akan guna kuali yang sama dan kita akan cuci sedikit lah dengan air bagi ada, kalau ada sisa-sisa kat tepi tu, dan kita akan panaskan kuali dan kita akan mula menumis bahan-bahan untuk kuah makaroni kita. Bahan yang Nadia guna adalah bawang holland. Bawang holland ni suku 1/4 sahaja. Okay, macam nak tahu 1/4 ini adalah sebiji bawang holland dan kita akan pakai ni je. Sebab kita punya kuah ni tak banyak sangat. Lepas tu kita akan pakai 2 ulas bawang putih. Setengah cawan daging cincang. Dan juga kita akan pakai sos prego tomato. Sos cili. Cili kering yang kisar, ataupun kalau siapa tak ada cili kering kisar boleh gantikan dengan cili tangkai yang basah tu, garam dan juga sedikit perasa. Lagi satu yang ini sangat-sangat optional, Nadia suka ada manis-manis sikit, so Nadia nanti akan masukkan ketulan nenas. Okay, kalau kita dah pun kering dan panas, kita boleh masukkan minyak dalam 3 sudu macam tu. Lepas dah masukkan minyak, kita akan bagi seketika untuk dipanas dan kita akan masukkan bawang dan juga bawang putih. Bawang dan juga bawang putih ni kita akan tumis seketika sampai dia naik bau lah, tapi tak terlalu layu ataupun jangan sampai dia hangus. Sentiasa kacau. Sesiapa yang suka pedas macam Nadia bagi Nadia tomato memang tak pedas kan. So Nadia tambah 2 sudu besar cili kisar. Kita akan tumis seketika sebelum kita masukkan kita punya sos prego tomato. Bila kita dah tumis, kita boleh masukkan sos prego tomato 1 tin. Sos prego tomato ni 1 tin untuk lebih kurang dapat dalam 3 hidangan. Kita akan gaul dan kacau bagi sebati. Dekat dalam tin prego ni kita akan tambah sedikit air, lebih kurang dalam suku ataupun separuh. Sementara tunggu kuah kita ni masak, kita boleh toskan kita punya air makaroni ni lah. Kita tak nak dia terendam terlalu lama. 1 cup 1 cup makaroni ni kita boleh dapat untuk 1 ke 2 orang makan. Jadinya sebab sos kita ni kan untuk 3 orang makan. Kalau siapa nak buat lebih, boleh tambahlah dalam 1,5 ataupun 2 cup makaroni.
Tapi Nadia biasa buat satu dulu. Nanti kalau Nadia nak makan lagi sekali, Nadia akan rebus lagi lah. Bila kuah kita macam dah agak kering, kita akan masukkan daging cincang. Daging cincang ni ikutlah, kalau macam siapa nak kuah dia ada banyak daging, boleh letak banyak. Tapi Nadia tak berapa suka lah, sebab nanti terlalu padat kuah sos tomato kita ni. So masukkan satu. Masukkan, kita akan tekan-tekan dan kita akan gaul bagi sebati. Kita akan masak seketika. Kita akan campurkan air rebusan makaroni kita ke dalam tin sos Prego kita ni, dan kita akan masukkan dekat dalam kuali. Kita akan renes seketika dan kita akan tunggu sampai kuah ni kering lah, sebelum kita masukkan garam, gula dan sebagainya. Kalau siapa suka kuah tomato dia ni cair, masaklah sekejap je. Tapi Nadia suka dia agak pekat sikit, so Nadia akan masak sampai dia kuah dia kurang lah, macam tak berapa berair. Ni macam masih lagi berair. Bila kita masak ni, kuah kita akan termercik dekat luar tau. Jadi apa yang Nadia buat, Nadia akan letak penutup kuali ni dekat sini, tutup sikit dan gunakan senduk ni sebagai tongkat, supaya kalau dia mercik pun, dia mercik sebelah sini dan sikit je, dan senanglah kita nak basuh. Tak adalah dia pergi dekat seluruh dapur kita ni kan. Ni tadi ni kuah kita dah agak kering, kita boleh start gaul dan kita akan masukkan bahan perasa. Pastikan sentiasa gaul lah, supaya kalau macam siapa yang pakai kuali yang bukan non-stick tu, tak ada kerak dekat bahagian bawah kuali kita. Yang time ni kalau macam dia menggelegak sangat, boleh slowkan api. Akan masukkan sos cili dalam 1 ke 2 sudu besar. Pakai perasa sikit, itu Ajinomoto sikit je. Akan masukkan garam dalam 1 sudu kecil. Lepas tu Nadia akan masukkan 1 sudu besar gula pasir. Boleh kacau sebati. Time ni kuah kita dah siap dah sebenarnya, so boleh rasalah terkurang ke apa kan. Nadia dah rasa Nadia punya kuah, dan Nadia sangat puas hati dengan pedas dia, manis dia, masin dia, dan semua cukup rasa. So kita boleh start gabungkan lah makaroni kita dan juga kuah. Sebenarnya makaroni kita dah pun siap. Boleh je makan macam tu je dengan kuah. Tapi Nadia nak tambah sedikit, nak tambah cheese lah, nak lebih sikit lah daripada lauk kita ni. Dan Nadia ada cakap awal-awal yang Nadia akan tambah ketulan nanas. Yang ni kalau siapa yang tak suka, tak tambah pun tak apa. Tapi Nadia suka bila gigit tu dia ada rasa manis-manis, macam kita makan pizza Hawaiian kan. Okay, lepas tu apa yang kita akan buat, kita akan ambil kita punya makaroni dan kita akan masukkan dekat dalam mangkuk ni. Ikutlah cukup untuk sekali makan. Okay, macam ni dah cukup kan. Lepas tu Nadia akan ambil nanas ni, dia akan masukkan lah. Yang ni tak payah basuh tau, sebab dekat dalam dia ni air gula. So jadinya boleh je masukkan dekat dalam ni. Oh, tapi jangan masukkan air gula tu lah, nanti termanis pula kita punya makaroni. Kita masukkan lah ikut beberapa. Nadia masukkan 6 ketul. Susah pula. Okay, lagi satu bahan yang Nadia akan masukkan adalah beef pepperoni. Beef pepperoni ni pun kalau tak ada tak apa, tapi Nadia nak extra sikit kan. Jadi kita akan masukkan macam kita buat pizza. Kita akan susun macam tu lah, ikut berapa banyak yang korang nak lah. Nadia nak banyak, so Nadia akan aduh panas, aduh terkena kuali. Nadia akan letak tutup ni lah, tutup makaroni. Okay, lepas tu kita boleh cedok kita punya kuah dekat dalam kuali ni, dan kita akan cirus dia dekat atas kita punya makaroni dan beef pepperoni. Setidaknya Nadia dah lapar dah ni.
Okay, pastikan dia tutup lah, dan tak payah banyak sangat pun sebenarnya. Satu sendok ni dah banyak. So pakai 1,5 sendok atau 2 sendok dah cukup. Dan bahan terakhir kita adalah mozzarella, cheese mozzarella. Cheese mozzarella ni Nadia pakai mozzarella sebab mozzarella dia akan ada bila kita bakar dia akan ada tekstur yang cheese tarik tu kan. So Nadia suka yang tu, Nadia pakai mozzarella. Kalau siapa tak ada mozzarella, boleh pakai cheese slice biasa, dan kita memerlukan tempat kisar cheese tu. Sekejap dia tu. Untuk senangkan, sebab tadi Nadia buat ada tumpah-tumpah kat tepi, kita tolak kat tepi jap, kita akan pakai mangkuk dan kita akan sagat macam ni. Macam ni dia tak terabur lah, tak membazir lah kita punya cheese kan. Kita pun dapat satu mangkuk cheese ni, dan kita akan masukkan dekat dalam ni. Wah, seronoknya. Nadia tengok ni pun dah seronok. Macam tak cukup je. Okey lah, jangan tamak sangat. Okay, ni pun dah cukup sebenarnya. Okey, bila kita dah tutup semua ni, kita boleh bakar dekat dalam oven suhu 180 darjah ataupun 200 darjah dalam 5 minit macam tu. Tapi kita tengoklah, kalau macam awal tu dia dah start pirang-pirang, dia dah start cair, kita dah boleh tutup. Kalau belum, kita tambah lagi masa masakan kita. Benda dia rasa macam tak cukup ni, Nadia akan tambah sikit. Panaskan ketuhar dan kita akan masukkan kita punya bekas ni lah. Pastikan bekas ni sesuai untuk masuk dekat dalam oven, bekas yang bukan cair dan tahan suhu yang panas. Lepas 13 minit suhu 200 darjah. Nampak tak cantik sangat? Tak sabar nak makan. Makaroni cheese makaroni bakar kita bersama sos tomato dah pun siap. Selamat mencuba. Kepada sesiapa yang suka tengok video Nadia tapi belum subscribe lagi, jangan lupa subscribe, like, komen dan share apa pendapat korang tentang resepi yang Nadia kongsikan ni. Jom kita kuis. Wow. Okay, selamat mencuba. Okay, Nadia bagi lagi. Jadi kita tarik. Wow, sangat-sangat sedap. Jangan lupa try.